Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazana Atira binti Muhammad Sazri, matrik nombor 1180806. Hari ini saya akan membentangkan individual assignment pejuang saham bagi tajuk saham keutamaan. Yang pertama adalah saham. Apakah itu saham? Saham merupakan salah satu sekuriti perniagaan dan merupakan sebahagian daripada modal pemilik. Pemilik perniagaan merupakan salah satu daripada pemegang saham dan mereka akan berkongsi kejayaan ataupun kegagalan, iaitu untung ataupun rugi bagi sesuatu perniagaan. Kebiasaannya saham akan diperdagangkan dalam Bursa Malaysia di mana pihak individual ataupun organisasi akan membeli ataupun menjual daripada pelbagai syarikat yang terpilih. Bagi sesebuah syarikat, saham mereka akan diperdagangkan dalam satu pasaran dan ianya akan disenaraikan dalam pasaran saham. Seterusnya adalah jenis-jenis saham. Saham dibahagikan kepada dua, iaitu saham biasa dan juga saham keutamaan. Saham biasa ataupun dikenali sebagai saham equity. Bagi pemegang saham ini, mereka akan diberikan hak keuntungan, hak mengundi dalam memilih ataupun membuang ahli pengarah dalam organisasi syarikat. Saham biasa merupakan sebahagian besar modal syarikat dan tidak ada keistimewaan ke atas saham ini. Beralih kepada tajuk utama kita, iaitu saham keutamaan. Saham keutamaan ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah preference share. Saham keutamaan merupakan salah satu hak yang akan diberikan kepada pemegang saham. Bagi pemegang saham keutamaan ini, mereka akan diberikan keutamaan dalam pembayaran dividen. Bagi pembayaran dividen, pemegang saham ini akan mendapat pembayaran secara tetap dan ianya akan lebih tinggi berbanding daripada pemegang saham biasa. Selain daripada itu, pemegang saham keutamaan akan mendapat pampasan yang lebih tinggi sekiranya berlaku pembubaran syarikat perniagaan. Mereka akan diambil perhatian dalam pembahagian aset syarikat berbanding pemegang saham biasa. Akan tetapi, pemegang saham keutamaan tidak diberikan hak mengundi atau memilih dalam keputusan syarikat. Mereka tidak berhak bersuara ataupun mengambil bahagian dalam keputusan syarikat berbanding pemegang saham biasa yang diberikan hak mengundi dan memilih dalam keputusan syarikat. Akan tetapi, pemegang saham keutamaan akan diberikan hak mengundi sekiranya syarikat tersebut gagal membuat pembayaran dividen dalam tempoh masa tertentu. Seterusnya adalah jenis-jenis saham keutamaan. Yang pertama ialah saham keutamaan kumulatif ataupun kumulatif preference share. Bagi pemegang saham kumulatif ini, mereka akan mendapat bayaran dividen secara tetap pada setiap tahun. Sekiranya terdapat kegagalan pembayaran dividen pada tahun tersebut, ianya akan dibawa pada tahun seterusnya. Sebagai contoh, syarikat A gagal membuat bayaran dividen pada tahun 2001, maka pada tahun 2002 syarikat A akan membayar dividen 2 kali ganda, iaitu sebagai tunggakan pada tahun 2001. Ini merupakan salah satu kelebihan yang terdapat dalam saham keutamaan kumulatif. Jenis saham keutamaan yang kedua adalah saham keutamaan bukan kumulatif ataupun dikenali sebagai non-kumulatif preference share. Bagi pemegang saham ini, mereka akan menerima kadar bayaran dividen secara tetap sama seperti saham keutamaan kumulatif. Akan tetapi, mereka akan menerima bayaran dividen sekiranya syarikat terbitan ingin membayar pada tahun tersebut. Selain daripada itu juga, pemegang saham bukan kumulatif, mereka tidak menerima bayaran dividen yang tertunggak pada tahun sebelumnya sama seperti pemegang saham kumulatif yang akan menerima bayaran tertunggak pada tahun sebelumnya. Selain daripada itu juga, dalam saham keutamaan bukan kumulatif, ianya dapat membantu sesebuah syarikat dalam menguruskan aliran wang tunai. Hal ini kerana pembayaran tangguhan dividen tidak akan dikenakan sebarang denda. Bagi pembayaran dividen kepada pemegang saham bukan kumulatif, mereka akan menerima bayaran selepas syarikat terbitan membuat pembayaran kepada pemegang saham kumulatif. Jenis saham yang ketiga adalah saham keutamaan partisipatif ataupun participating preference share.
Bagi saham ini, mereka memberi hak kepada pemegang saham ini untuk menerima kadar bayaran pada setiap tahun. Selain daripada itu juga, pemegang saham partisipatif akan menerima kadar bayaran dividen tambahan sekiranya syarikat terbitan mendapat lebihan untung pada tahun tersebut. Pemegang saham partisipatif juga akan menerima harga pembelian stok seperti mana yang diterima oleh pemegang saham lain ketika mana berlaku pencairan ataupun pembubaran aset. Saham keutamaan yang keempat adalah saham keutamaan bukan partisipatif ataupun dikenali sebagai non-participating preference share. Bagi pemegang saham ini, mereka juga akan menerima kadar bayaran dividen pada setiap tahun, akan tetapi mereka tidak akan mendapat bayaran dividen lebihan seperti mana yang diterima oleh pemegang saham partisipatif. Yang kelima adalah saham keutamaan boleh tebus ataupun dikenali sebagai redeemable preference share. Dalam saham ini, ianya dapat membantu syarikat untuk membeli semula saham daripada pemegang saham. Saham boleh tebus ini mempunyai hak untuk menebus kembali saham tersebut dalam tempoh tertentu daripada syarikat tersebut. Bagi saham keutamaan boleh tebus, syarikat akan dibenarkan untuk menebus kembali saham sekiranya syarikat terbitan mengeluarkan senarai saham pilihan yang boleh ditebus. Yang terakhir adalah saham keutamaan boleh tukar ataupun dikenali sebagai convertible preference share. Bagi saham keutamaan boleh tukar ini, ianya memberi hak kepada pemegang saham untuk menukarkan saham kepada saham biasa mengikut kadar pertukaran yang telah dinyatakan oleh pihak syarikat penerbit. Seterusnya adalah perbezaan di antara saham biasa dan juga saham keutamaan. Yang pertama, bagi pemegang saham biasa, pembayaran dividen akan dilakukan dalam bentuk tetap dan tidak dibayar setiap tahun. Bagi pemegang saham keutamaan, mereka akan menerima kadar bayaran dividen secara tetap pada setiap tahun. Yang kedua, pemegang saham biasa akan mendapat kelebihan untuk mengundi dalam membuat keputusan yang melibatkan syarikat. Bagi pemegang saham keutamaan, mereka tidak diberi peluang untuk mengundi dalam keputusan syarikat. Yang ketiga, pemegang saham biasa akan mendapat pembayaran dividen selepas pemegang saham keutamaan menerima pembayaran dividen. Yang keempat, saham biasa tidak berhak ke atas bayaran tertunggak pada tahun sebelumnya berbanding saham keutamaan yang akan menerima bayaran tertunggak pada tahun sebelumnya. Yang terakhir adalah saham keutamaan akan mendapat kelebihan ataupun kekurangan dari segi tuntutan yang lebih tinggi dalam pendapatan aset dan juga dividen sekiranya berlaku pembubaran syarikat. Mengapa perlu melabur dalam saham keutamaan? Yang pertama adalah kurang risiko. Melabur dalam saham keutamaan kurang risiko berbanding saham biasa kerana bayaran dividen akan dibayar terlebih dahulu kepada pemegang saham. Pihak pelabur juga boleh meminta jaminan peribadi daripada syarikat ke atas bayaran dividen untuk mengurangkan risiko tunggakan. Yang kedua adalah bayaran dividen tetap. Bagi pemegang saham keutamaan, jumlah bayaran dividen adalah dalam bentuk tetap ataupun fixed amount. Seterusnya adalah berkaitan RCPS dan juga ICPS. RCPS adalah Redeemable Convertible Preference Share yang membawa maksud saham keutamaan boleh tebus, boleh tukar. Dalam saham ini, syarikat penerbit akan mengeluarkan notis berkaitan tarikh dan juga masa bagi membuat penebusan. Saham RCPS hendaklah ditebus ataupun ditukar sebelum tamat tempoh hari dan juga masa yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah ICPS ataupun dikenali sebagai Irredeemable Convertible Preference Share yang membawa maksud saham keutamaan yang tidak boleh ditebus. Saham ICPS hanya boleh ditebus sekiranya berlaku pembubaran ataupun pencairan syarikat. Saham ICPS tidak boleh ditebus kembali sekiranya terdapat klausa pada saham tersebut. Berikut adalah contoh carta RCPS dan juga contoh carta bagi ICPS. Carta ini merujuk kepada carta RCPS bagi syarikat SP Setia Berhad. Syarikat ini merupakan salah satu syarikat yang terdapat dalam Bursa Malaysia. Carta ini diambil melalui laman web KLSE Screener. Syarikat SP Setia Berhad merupakan salah sebuah syarikat yang mematuhi syariah. Bagi mengetahui carta RCPS, ianya menggunakan kata laluan iaitu PB. Melalui carta ini, para pelabur dapat melihat harga bagi satu saham setiap hari sama ada menurun ataupun menaik.
Selain daripada itu juga, saham RCPS SP Setia Berhad boleh ditebus dan ditukar pada harga 0.785 sen. Syarikat SP Setia Berhad telah mengeluarkan sejumlah 2,500 saham yang boleh ditebus dan ditukar dalam pasaran. Purata harga bagi saham RCPS selama 52 minggu berjumlah 0.645 sen sehingga 0.850 sen. Saham RCPS SP Setia Berhad diisukan pada 29 Disember 2017 dan matang pada 29 Disember 2022. Nisbah bagi saham RCPS ini adalah 21.5. Seterusnya adalah carta ICPS bagi syarikat Sunway Berhad. Syarikat ini juga termasuk dalam salah satu syarikat yang terdapat dalam Bursa Malaysia. Carta ini juga diambil melalui laman web KLSE Screener. Syarikat Sunway Berhad merupakan salah satu syarikat yang mematuhi syariah. Untuk mengenal pasti carta ICPS, ianya menggunakan kata laluan PEA. Bagi carta ini, para pelabur dapat mengenal pasti corak harga bagi saham ICPS. Selain daripada itu, harga tinggi bagi saham ICPS ini adalah 1.190 sen dan paling rendah adalah 1.170 sen. Purata harga selama 52 minggu adalah bermula daripada 1.120 sen sehingga 1.250 sen. Saham ICPS ini diisukan pada 3 Disember 2020 dan matang pada 2 Disember 2025. Apakah kelebihan saham keutamaan kepada syarikat? Yang pertama adalah hak mengundi. Pemegang saham keutamaan tidak berhak bersuara dalam keputusan syarikat. Oleh itu, syarikat tidak mempunyai gangguan daripada mana-mana pemegang saham. Yang kedua adalah pulangan yang tetap. Kadar bayaran dividen kepada pemegang saham keutamaan adalah tetap dan ianya dapat membantu syarikat untuk memaksimumkan keuntungan syarikat. Yang ketiga adalah struktur modal yang fleksibel. Pengeluaran saham keutamaan boleh tebus dapat membantu mempertahankan struktur modal syarikat kerana saham keutamaan ditebus berdasarkan syarat syarikat terbitan. Yang terakhir adalah peluasan pasaran modal. Oleh kerana pemegang saham keutamaan diberikan jaminan keselamatan dan bayaran dividen yang tetap, ianya membolehkan syarikat terbitan untuk memperluaskan lagi pasaran modal syarikat. Seterusnya adalah kekurangan saham keutamaan bagi syarikat. Yang pertama adalah kadar bayaran dividen yang tinggi. Pihak syarikat mestilah membayar kadar dividen yang tinggi kepada pemegang saham keutamaan. Oleh kerana itu, syarikat terpaksa mengeluarkan kos modal yang lebih tinggi. Yang kedua, pencairan aset. Pemegang saham keutamaan mempunyai hak untuk membuat tuntutan ke atas aset syarikat sekiranya berlaku pembubaran syarikat. Yang ketiga adalah kelayakan kredit. Syarikat yang mempunyai pemegang saham keutamaan mendapat kelayakan kredit yang lebih rendah kerana pemegang saham keutamaan memiliki hak ke atas aset peribadi syarikat. Yang terakhir adalah penambahan beban kewangan. Syarikat terpaksa mengurangkan dividen saham equity iaitu saham biasa kerana sebahagian besar saham keutamaan adalah saham keutamaan kumulatif yang akan dibayar dividen pada setiap tahun. Yang terakhir adalah kelebihan saham keutamaan kepada pelabur. Yang pertama, pendapatan yang tetap. Bagi pemegang saham keutamaan, mereka akan mendapat kadar pembayaran dividen walaupun syarikat tidak mendapat keuntungan pada tahun tersebut. Yang kedua, jaminan keselamatan. Pemegang saham keutamaan mempunyai jaminan keselamatan peribadi sekiranya syarikat gagal untuk membuat bayaran dividen. Yang terakhir adalah faedah tambahan. Pemegang saham keutamaan dibenarkan untuk membuat penukaran saham kepada saham biasa. Sekiranya syarikat terbitan mendapat memenuhi keuntungan sebelumnya, maka pemegang saham keutamaan akan mendapat bayaran dividen tambahan. Hal ini dapat menguntungkan pemegang saham keutamaan sekiranya nilai saham biasa meningkat. Secara kesimpulannya, untuk menjadi seorang pelabur yang berjaya, kita hendaklah mempunyai ilmu pengetahuan yang lengkap mengenai pasaran saham. Saham adalah pegangan hak milik dalam sesebuah syarikat dalam bentuk equity. Sekiranya pelabur membeli saham dalam syarikat tersebut secara tidak langsung, pelabur tersebut akan menjadi salah seorang pemilik syarikat tersebut. Untuk mengetahui potensi sesebuah perniagaan dapat dilihat melalui jumlah dividen yang diterima oleh pemegang saham dan juga harga saham yang terdapat dalam pasaran saham.
Selain daripada itu juga, pelaburan saham ini amatlah berkesan dalam membebaskan kewangan negara. Hal ini kerana dengan melabur saham, ianya dapat membuka mata tentang ekonomi dan juga perniagaan yang sedang dijalankan. Oleh itu, mulakan pelaburan saham dengan mempelajari ilmu saham yang mampu membantu kita untuk menilai prestasi sesebuah syarikat dengan lebih mendalam. Sekian daripada saya. Terima kasih.